ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المستغفرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من الموحدين واجعلنا من المهتدين واجعلنا من العارفين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا من المتقين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء آمين يا رب العالمين. Kita sambung muka surat 8. Qala musannif wal muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi amin ya rabbal alamin. Qala musannif keenamnya wahdaniyah. Betul itu. Ketahui olehmu, artinya esa artinya esa zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala perbuatannya. Mustahil ia tiada esa pada segala yang tersebut itu. Bermula makna esa ia pada zatnya, iaitu tiada berbilang dan tiada banding padanya. Apa maksud wahdaniyat? Wahdaniyat maknanya keesaan. Wahdaniyah maknanya keesaan. Isim masdar maknanya keesaan. Apa maksud keesaan Allah Ta'ala? Keesaan ni maknanya satu ataupun ketunggalan ataupun keperdanaan. Perdana tu maknanya satu, tunggal. Perdana Menteri, dia seorang, dia Perdana Menteri. Dalam banyak-banyak menteri tu dia seorang yang bos, maka orang panggil dia Perdana Menteri. Itu maksud kata ya, keesaan. Apa hikmahnya, apa sebabnya dalam kitab-kitab Jawi ini wahdaniyah diberi makna esa, tidak diberi makna satu. Bahasa ataupun ungkapan esa ini sudah pun wujud dalam bahasa Melayu sejak ratusan tahun yang lalu lagi. Belum ada Kementerian Pendidikan Malaysia, belum ada Kementerian Pelajaran Malaysia, esa ni dah ada dah. Kalimah esa ni sudah ada dah. Jadi apa makna esa ni? Dia letak makna satu. Kenapa dia tak letak wahdaniyah artinya satu? Dia kata esa. Baik. Menurut Syekh Daud Al-Fatani, seorang ulama besar dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah,
dan seorang ulama Melayu yang terkemuka di Nusantara sampailah ke negara-negara Arab, yang mengarang berpuluh-puluh kitab, mungkin juga ratusan kitab yang tak dapat nak selidik secara mendalam. Syekh Daud iaitu seorang ulama besar dalam orang Melayu kita. Itu seorang ulama yang duduk di Gersik, Fatani. Jadi Syekh Daud ini dia menguraikan makna esa itu ialah tidak sama dengan makna satu. Esa yang diberi pengertian pada kalimah wahdaniyah itu tak sama dengan makna satu, tak sama dengan makna tunggal, tak sama dengan makna perdana. Esa yang dimaksudkan dengan makna wahdaniyah itu ialah tidak boleh dibelah bahagi. Esa dengan makna satu yang tak boleh dibelah bahagi, yang tak boleh bertambah, tidak bertambah dan tidak berkurang, tidak boleh pula dibelah bahagi. Itu maksud kata esa menurut Syekh Daud Al-Fatani. Kalau satu tu boleh bertambah, boleh berkurang. Kalau satu boleh pecah 3, boleh pecah 10, boleh jadi 1, lepas tu 2, lepas tu 3, lepas tu 4. 1 sebelumnya kosong, kosong sebelumnya apa? Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, negatif 7 dan seterusnya. Tu kalau ke belakang. Kalau dia ghostan, orang panggil negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Kalau dia go ahead, seterusnya 1, 2, 3, 1, negatif 2, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5, positif 6 dan seterusnya. Jadi dia boleh bertambah, dia boleh berkurang, dia boleh berpecah, dia boleh dibelah bahagi. Kalau satu. Tapi kalau esa dia tak boleh berpecah. Dia tidak berkurang, tidak bertambah, tidak boleh dibelah bahagi. Itu menurut Syekh Daud Al-Fatani rahimahullahu ta'ala pada mengertikan kalimah esa makna bagi wahdaniyah Allah Ta'ala. Baik. Esa itu pada zatnya dan pada sifatnya dan segala perbuatannya. Baik, macam mana kata esa pada zat? Bermula makna esa ia pada zatnya, iaitu tiada berbilang-bilang dan tiada banding padanya. Apa maksud tiada berbilang-bilang? Zat Allah Ta'ala itu tidak berjumlah, berbilang-bilang jumlahnya. Tak ada Tuhan di langit, Tuhan di bumi, Tuhan di lautan, Tuhan di daratan, Tuhan di angkasa, Tuhan kebaikan, Tuhan kejahatan. Jadi Tuhan tu tidak berbilang-bilang. Mana Tuhan tu tidak ramai, hanya satu saja, hanya esa. Zatnya esa, tidak berbilang-bilang. Macam manusia ni berbilang-bilang.
Berapakah bilangan manusia di dalam dunia ni? Hari ni jumlah manusia yang hidup di atas muka bumi ni lebih kurang 7 bilion. Lebih kurang 7 bilion. Umat Islam ada 2 bilion. Tapi sebab tolak Al-Quran dan tolak hadis sebagai perlembagaan negara, tak ada satu dunia, tak ada satu negara pun di dunia ini, walaupun ramai umat Islam dalam negerinya, yang mengamalkan hukum Islam, yang mengamalkan hukum Quran dan hadis. Tak ada satu pun dalam dunia ni. Sebab itu walaupun ramai orang Islam atas muka bumi, tapi ditindas. Umat Islam ditindas kerana umat Islam meninggalkan ajaran Al-Quran dan Al-Hadis. Pemimpin-pemimpin umat Islam di atas muka bumi tidak mahu melaksanakan hukum Quran dan Hadis. Itulah punca umat Islam yang ditindas dan dihina, dipenyet-penyet oleh orang-orang Yahudi dan Nasara dan kafir-kafir yang lain. Sedangkan orang Islam ramai. Orang Islam bila umat teramai di atas muka bumi, ada 2 bilion. Ada lebih 2 bilion umat Islam. Kalau pakat ki kencing dekat negara Israel tu, tsunami dia, banjir besar tsunami Israel tu. Israel bukan besar, kecil je. Tapi semua umat Islam di atas muka bumi ni dah jadi tunduk dan patuh pada Israel. Bukan semua, tapi boleh kata hampir semua pemimpin umat Islam di atas muka bumi ini tunduk dan patuh pada Nasara dan Yahudi. Takut pada barat, takut pada ancaman Israel Yahudi itu. Itulah punca umat Islam ni kena tindas. Sebab apa lagi tu? Sebab apa je lagu tu? Sebab umat Islam di akhir zaman sudah terkena penyakit yang Nabi kata al-wahan. Penyakit apa? Al-wahan. Apa penyakit al-wahan? Takut miskin dan takut mati. Sagi kalau buat negara Islam nanti kena sekatan ekonomi pula. Nampak? Takut miskin. Nanti kalau buat hukum Islam nanti kena serang mereka pula. Nampak? Takut mati. Kerana 2 penyakit inilah umat Islam ditindas. Penyakit takut miskin dan takut mati. Maka adalah jiwa itu di kalangan orang yang tidak ramai. Ramai orang berani tapi tak ramai. Ada orang berani bukan tak ada, tapi tak ramai. Bila tak ramai, lemah lah. Allah Ta'ala tu kuat, gagah, kahar, jabbar, kerana dia Esa. Makhluk ni pula kalau satu lemah, ramai berukuran, sikit dia lemah. Tuhan kalau dia ramai dia lemah. Tuhan kalau ramai dia lemah. Kalau esok menunjukkan kegagahan dia. Contohnya guna, kalaulah Malaysia ada 10 Perdana Menteri. Bayangkan kalau Malaysia ada 10 Perdana Menteri. Satu Perdana Menteri Buddha, satu Perdana Menteri Hindu, satu Perdana Menteri Kristian, satu Perdana Menteri orang asli, satu Perdana Menteri Islam, satu Perdana Menteri Bahai, satu Perdana Menteri Yahudi, satu Perdana Menteri tak apa lagi dah. 10 semua sekali. Seorang nak buat kuil di satu tempat yang sama juga nak buat masjid. Satu tempat yang sama juga nak buat tokong. Yang kawan ni kata aku nak buat gereja. Yang Yahudi ni pula aku nak buat sinagog. Yang Bahai kata aku nak buat pejabat solat aku, pejabat doa aku. Tak betul lagah. Terlagah lah. Gaduh lah.
berperang dah, musnah binasa. La fasadata. Dalam Quran kata la fasadata. Kalau lah ada Tuhan di langit, Tuhan di bumi, nescaya jadi rosak alam ini. La fasadata. Jadi Tuhan tu satu. Begitulah Perdana Menteri kena satu. Tu yang dia berebut tu. Duk mengundi berebut nak jadi Perdana Menteri. Pasal apa? Pasal Perdana Menteri tak boleh ramai, kena satu saja. Raja pun satu saja. Ada raja ramai ya? Satu negeri satu sultan, satu negara satu agung. Kalau 10 agung, baik. Itu secara khabaran dalam Quran sebut tu. Itu makna yang pertama, esa pada zat, iaitu zat Allah Ta'ala tidak berbilang-bilang. Dan lagi pula makna esa itu ialah tiada banding padanya. Apa maksud tidak banding? Mana tak ada suatu pun makhluk itu yang serupa dengan zat Allah. Boleh? Tidak ada suatu makhluk pun yang serupa dengan zat Allah. Jadi ada dua maknanya. Esa pada zat ada dua makna. Esa pada zat ada dua makna. Yang pertama, zat Allah tidak berbilang-bilang. Yang kedua, tidak ada suatu pun makhluk di dunia yang serupa dengan zat Allah Ta'ala. Maka yang namanya tidak berbilang-bilang itu dalam bahasa Arab disebut ternafi kam munfasil. Ternafi kam munfasil. Dua-dua ni namanya ternafi kam munfasil. Tak ada suatu pun yang serupa dengan zat Allah. Dan zat Allah Ta'ala tu pula tidak berbilang-bilang. Tu namanya ternafi kam munfasil kalau dalam bahasa Arab. Dalam kitab-kitab lain dia tulis ternafi kam munfasil. Dalam kitab yang lain dia tambah lagi ternafi pula kam muttasil. Apa dia kam muttasil ni? Kam muttasil ni maknanya zat Allah tidak berhubung-hubung, tidak berjuzuk-juzuk, tidak bersambung-sambung. Itu namanya ternafi kam muttasil. Zat Allah tak berhubung-hubung, tak bersambung-sambung, tak berjuzuk-juzuk. Macam kita ni bersambung-sambung. Kepala sambung dengan tengkor leher, sambung pula dengan dada, sambung pula dengan perut, sambung dengan kaki, sambung dengan tapak kaki, sambung pula dengan tangan. Kulit sambung dengan daging, daging sambung dengan tulang. Ada pula sambung dengan urat nanti, sambung pula dengan darah. Banyak sambung. Ke atas kepala saja. Kepala bersambung dengan rambut, sambung dengan telinga, dengan bulu kening, dengan mata, dengan hidung, dengan lubang hidung, tahi hidung, dengan lidah, dengan bibir. Orang panggil mulut, sambung pula dengan pipi, dagu. Banyak. Itu baru tubuh. Baru tubuh sambung-sambung kita tu. Berapa ribu perkara dah. Urat saja ada berapa dah?
6,326 orang. Urat saraf kita. Tulang lagi. Ada yang power, tulang besi, urat dawai. Apa? Itu baru tu tubuh. Menghidupkan tubuh ni apa dia? Ada sambung pula dengan nyawa. Tak kalau umur 3 bulan dalam perut ibu, dia bersambung dengan nyawa. Dia sampai 4 bulan, malaikat tiup roh, maka bersambung pula dengan roh. Barulah dia hidup sempurna. Kemudian dia bersambung pula dengan rohani. Maka dia jadilah orang yang arif billah. Dia kenal Allah. Lepas tu budak mati kecil dia masuk syurga, sebab dia kenal Allah. Bila dia lahir ke dunia, mak bapak dia yang mengkafirkan dia, bagi jadi dia Majusi, bagi jadi dia Yahudi, bagi jadi dia Kristian, bagi jadi dia Hindu, bagi jadi dia Buddha dan sebagainya. Bagi jadi dia berpahaman sekularisme, liberalisme, pragmatisme, nasionalisme dan berbagai-bagai lagi izm atau ideologi kufar yang akhirnya dia tak kenal perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad. Akhirnya dia sangka-sangka, dia kata dia Islam, ahli sunnah wal jamaah, tapi sebenarnya dia telah jadi murtad. Wal'iyyazubillah. Pasal apa? Pasal mak bapak dia. Terkadang bukan mak bapak dia, dia sendiri. Dia mak bapak dia bagi betul dah jalan, dia sendiri pergi cari salah jalan. Dia cari salah jalan. Dia tak ikut hudal lil muttaqin. Dia tak ikut petunjuk. Dia tahu petunjuk tapi dia tak nak ikut petunjuk. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Demikian itu kitab tiada ragu padanya, menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Petunjuk ni macam mana petunjuk? Kata huda ni, saya banyak kali buat contoh. Petunjuk ni macam kita masuk highway. Kita masuk highway, bayar tol, ada yang touch and go lah, smart tag lah, rapid lah, palang pun terbuka. Dan kita pun tekan minyak, jalan terus, nanti nampak 2 arrow, satu ke utara, satu ke selatan, betul ya? Dia tulis kat sana, kalau ke kanan Kuala Lumpur, kalau ke kiri Johor Bahru. Kalau kita masuk airway, dia akan 2 arrow, betul tak? Siapa yang pernah masuk airway? Tak pernah. Masuk kubur pernah? Masuk kubur tak ada arrow lah. Arrow dia ke atas, 2 betul nisan. Ni ke atas. Tapi masuk airway, ada arrow kiri kanan. Dia tak ada naik ke atas. Masuk kiri, dia tulis pergi mana? Johor Bahru. Masuk kanan, Kuala Lumpur. Kita nak pergi Singapura, tiba-tiba kita ikut Kuala Lumpur, sampai tak? Nak pergi Singapura, kau mana? Ikut Kuala Lumpur ke ikut Johor? Tu dia. Singapura kat mana Ustaz? Tak tahu kami. Singapura kat mana Ustaz? Kat Pasir Panjang. Belakang tu lah, belakang Pasir Panjang tu Singapura. Singapura mana tu? Singapura kat mana? Bawah Johor Singapura lah. Bulat kecil menjadi mesin. Jadi kita nak pergi Singapura, ikut jalan Kuala Lumpur sampai tak? Tak sampai lah. Sampai Bukit Kayu Hitam tak sampai-sampai. Itulah dia hudan tadi, petunjuk. Quran tu hudan, petunjuk.
Kalau kamu ikut Quran, kamu akan selamat dan kamu akan mendapat kemajuan dunia akhirat. Tapi sebab tak ikut Quran, itulah umat Islam kena tindas. Sedangkan umat Islam itu ramai. Kita kena tindas, padahal kita ramai. Itulah bala ke atas umat Islam, kena pemimpin-pemimpinnya bacul, tidak percaya kepada hukum Quran dan hadis. Seluruh dunia lagu tu. Mana ada negara Islam hari ni? Ada ke negara Islam? Dia kata negara Islam, tapi bukan negara Islam, negara ramai orang Islam. Kalau semata-mata menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi, tetapi undang-undangnya tidak menggunakan hukum Quran dan hadis, itu bukan negara Islam. Itu negara orang Islam ramai. Kadang-kadang orang tu lulusan PhD, namun buat fakta yang menyalahi agama, memutar-mutarkan agama kerana nak mengampu kerajaan. Ini ulama jahat nama dia. Orang alim yang jahat. Banyak hari ni, banyak. Cukup banyak hari ni. Saya ada satu grup WhatsApp. Oh, dia kata Malaysia negara Islam. Pasal apa? Pasal yang pertamanya kita ada agung kita orang Islam. Perdana Menteri tak boleh selain daripada orang Islam. Agama rasmi agama Islam. Maka itu menunjukkan agama negara kita negara Islam. Itu negara Islam, takrif engkau sendiri. Bukan takrif yang ditarifkan oleh Allah dan Rasul. Nak takrif negara Islam siapa? Apa dia? Iaitu negara yang berperlembagaan Quran dan hadis. Quran dan hadis di atas, kemudian pemimpin di bawahnya. Sekarang Quran dan hadis tu mana? Quran, majlis musabaqah Al-Quran setahun sekali. Hadis di mana? Hadis nu kat boleh tu. Negeri puak yang suka memaudakkan hadis. Mana ada kita mengamalkan hadis? Mana ada kita mengamalkan hukum Quran, hukum hadis? Hukum hudud dah jalan ke belum? Itu namanya kita ni, negara kita bukan negara Islam. Negara orang Islam ramai. Itu betul. Begitulah negara-negara yang lain pun. Indonesia, Brunei dan sebagainya. Brunei itu ke arah negara Islam, ke arah, tapi belum syumul juga. Tapi dia lebih baik banyak daripada Malaysia. Negara dia tidak ada arak. Staf-staf kerajaan kerja dengan kerajaan kena tutup aurat. Kerajaannya kapal terbangnya tak ada arak. Pramugarinya pakai tudung, pakai baju labuh warna hitam, tak nampak aurat pramugari Brunei Airlines. Pramugari Malaysia jalan kiri kanan nampak paha. Tu belum Asia lagi, tak kiri kanan pun nampak dah paha dah. Lepas tu dia kata negara Islam. Negara Islam kat mana? Bini-bini menteri berlambak-lambak tak tutup aurat, nampak tu rambut bojeng keluar. Mana kita nak kata negara Islam tu? Tak ada jalan hukum Allah, hukum Islam. Jadi jangan kita cuba buat fakta sendiri, takrif sendiri, pengertian sendiri mengenai negara Islam. Yang tak Islam kita kata Islam, yang Islam kita kata tak Islam. Itu boleh membawa kepada murtad. Jangan main-main. Ni hukum Allah. Buka dalam kitab Tanbihul Ghafilin.
Tu cerita bab murtad ni kitab. Tanbih Wafidin ni ada dua. Satu kitab hadis, satu kitab perkara-perkara yang menyebabkan jadi murtad. Di antaranya ialah kita mengatakan yang Islam itu bukan Islam, yang bukan Islam itu Islam. Negara tak hukum dengan hukum Islam, kita kata negara Islam. Itu memperkatakan yang bukan Islam itu Islam. Main bola pakai selai pendek, Islam lah suruh lagu ni. Para mugadi ni buka aurat, nampak paha, Islam memang suruh lagu ni. Sebab apa Allah Ta'ala suka tengok keindahan. Masya Allah, lagu tu yang kata. Ini kata mustahzi'una bi ayatillah. Mempersendakan ayat Allah. Maka jaga molek. Ni memahami tentang wahdaniyah Allah. Saya dah kata apa sakut paut pula dengan hukum. Percaya kepada Allah tu dalam rukun iman. Rukun iman ada berapa? 5. Apa dia yang pertama? Apa maksud percaya pada Allah? Maksud percaya pada Allah ni ada dua maknanya. Yang pertama, percaya kepada hukum sifat ketuhanan Allah. Maka wajib belajar sifat 20. Yang kedua, percaya kepada hukum hakam Allah. Maka wajib belajar fiqh bab ibadah, muamalah, munakahah dan jinayah. Itu kata percaya kepada Allah. Bukan percaya saja Tuhan tu Allah cukup. Macam orang Wahabi. Orang Wahabi dia kata siapa percaya Allah tu Tuhan, adalah padanya tauhid rububiyah, walaupun dia seorang penyembah berhala. Ini tak betul. Tapi ada juga orang ahli sunnah yang mengaku lagu tu. Banyakkan kita lagu tu. Cukup mengaku Islam sudah. Cukup mengaku Allah tu Tuhan sudah. Kena Tuhan tak bayar. Kena hukum Tuhan tak bayar. Lama-lama buat benda murtad pun tak tahu. Pasal apa? Tak ada ilmu. Akhirnya duduk sembahyang tu murtad tak sedar. Murtad dalam solat tak sedar. Berpuasa tapi berpuasa dalam murtad. Dapat tak pahala? Bukan kata pahala, sah pun tidak. Pasal apa? Iman tak ada. Sebab itulah perkara yang mula-mula kena belajar tauhid. Bab-bab keimanan, terutama sekali bab-bab mengenai Tuhan dan hukum hakam Tuhan. Hukum hakam perkara yang menyebabkan jatuh iman, batal syahadah, yang menyebabkan jadi murtad. Orang ni kan sebut murtad dia politik. Sebab murtad dia politik. Murtad dia politik. Ini agama lah. Belum ada negara Malaysia hukum murtad ni dah ada sejak zaman dulu. Sejak zaman Nabi dulu. Nabi sebelum Nabi Muhammad pun ada. Cerita bang murtad dia kata politik. Masalah betul lah penyakit umat Islam hari ni. Sebut bang murtad dia politik. Inilah susah nak cerita bab murtad ni. Jadi bab murtad ni ada bab main. Batal sembahyang tak banyak pun, paling tinggi pun 70 ya. Batal puasa pun tak banyak, batal wudu pun tak banyak, batal apa? Batal haji pun tak banyak. Tapi kalau batal iman tu cukup banyak. Dengan perkataan saja. Dengan perkataan saja boleh jadi batal iman yang menyebabkan jadi kafir. Maka jaga-jaga. Betul lah wajib belajar tauhid. Ni nak cerita dekat orang tak reti ni susah. Nak kena panggil dia mengaji kita. Lama masa. Kamu mengaji ni berapa bulan dah? 8 bulan dah. Setengah tu kan. First generation 8 bulan dah. Hafal lagi bab murtad. Pun tak jumpa lagi kan. Pun tak jumpa lagi. Suruh hafal pun tak hafal. Tu yang mengaji. Yang tak mengaji, yang mengaji pun tak hafal bab murtad. Tambah tak mengaji, dia kata murtad ni apa? Tepung kasta.
Itulah dia. Kita buat mudah-mudah dengan tauhid, akhirnya kita jatuh murtad pun tak tahu. Kita buat murtad dia politik. Buat murtad dia politik. Ini susah nak cerita hari ni. Pasal ada tok guru dia dulu ni. Pasal ada tok guru besar kat Malaysia ni dulu, dia kata politik tidak masuk campur dalam agama. Jangan campur adukkan agama dengan politik. Inilah masalah ni. Inilah punca dia sampai hari ni. Amanat ni, ilmu sesat ni tak dibuang-buang daripada pahaman orang Islam di dalam negara kita Malaysia. Dipakai sampai hari ni. Amanat ni, ajaran ni. Politik tidak sangkut paut dengan agama. Politik suku, agama suku. Ni, orang yang berkata begini ni, dia sebenarnya telah menolak tilka hududullah. Dia telah menolak hukum Allah. Tapi tak ada pula mufti-mufti yang berani menangkap dan mendakwanya. Tiba-tiba orang yang menyatakan hukum tu pula yang salah. Orang yang menyatakan hukum tu salah, dia pula yang salah. Yang dia buat ni bebas sampai hari ni. Umur dah 100 ya. Ni orang yang bawa keluar fatwa, jangan campur adukkan politik dengan agama. Politik suku, agama suku, dia bebas sampai hari ni. Sedangkan fatwa dah tu salah. Tiba-tiba orang yang menyatakan kata macam tu tak boleh, dia pula yang salah. Negara Islam lagu mana? Orang yang menyatakan hukum salah, orang yang buat kesalahan tak salah. Inilah Malaysia. Tu kita nak sangatlah, biarlah ulama-ulama yang memerintah Malaysia ni. Jangan lagi orang-orang juhala yang berfikiran nasionalisme, apatah lagi liberalisme, apatah lagi komunisme. Boleh faham? Akhirnya benda murtad pun tak tahu. Nak cerita bab murtad pun tak berani dah ustaz-ustaz hari ni. Pasal apa? Takut kena gam. Takut kena tarik toliah. Saya dia tarik aku rehat. Dia tarik, saya rehat. Rehat buat kebun kat belakang. Buat kebun pun tak ada. Pasal apa? Rehat-rehat lah pun. Dia tarik, kata tarik seruput je. Baik, habis. Cerita faham tu. Bermula makna esa pada segala perbuatannya, iaitu tiada banding yang padanya. Maknanya tidak ada suatu perbuatan pun yang serupa dengan perbuatan Allah. Bahkan apa jua yang terbit di alam ini adalah perbuatan Allah. Faham? Itu makna dia. Faham? Tu tak tulis. Hebat betul lah. So tanya apa tak reti. Macam reti sangat. Tanya so tak reti. Apa maksud esa pada perbuatan? Apa maksud Allah Ta'ala tu Maha Esa pada perbuatan? Maha Esa pada perbuatan itu maknanya, yang pertama, tidak ada suatu pun yang perbuatannya seperti perbuatan Allah. Bahkan segala perbuatan yang terbit di alam ini semuanya adalah perbuatan Allah. Ini makna yang pertama.
Yang kedua, Allah memperbuat sesuatu tidak berhajat kepada penolong, pembantu, peralatan dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala memperbuat sesuatu tidak berhajat kepada penolong, pertolongan, bantuan, peralatan dan sebagainya tu duduk dalam pengertian Maha Esa pada af'al, Maha Esa pada perbuatan. Faham boleh ya? Bukan duduk pada qiyamuhu binafsih seperti dipaham oleh setengah orang. Allah berdiri dengan sendiri, iaitu Allah Ta'ala memperbuat sesuatu tanpa pertolongan, tanpa minta bantuan, tanpa berhajat kepada sesuatu peralatan. Salah tu, salah. Qiyamuh binafsi bukan makna itu. Qiyamuh binafsi maknanya apa? Allah tidak berhajat kepada yang menjadikannya. Itu masuk qiyamuhu binafsi. Allah tak berhajat kepada yang menjadikannya. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat untuk ia wujud. Allah Ta'ala bukan sifat yang berhajat kepada zat untuk ia wujud. Itu maksud kata qiyamuhu binafsi. Ramai orang salah faham. Dia kata qiyamuhu binafsi itu maknanya berdiri Allah dengan sendiri. Allah tak berhajat kepada pembantu pada perbuatannya. Itu salah. Tidak berhajat pada pembantu itu duduk di dalam pengertian Maha Esa pada perbuatan. Sebab tu sifat 20 ni kena mengaji. Bukan tengok apa dia kudrat. Faham kudrat yang maha berkuasa. Yang maha berkuasa itu bukan kudrat. Yang maha berkuasa qadirun. Qadirun tak sama dengan kudratun. Qadirun itu zat, kudratun itu sifat. Kamu sebutnya sifat, tapi buah maknanya zat. Dah tak betul ya. Betul kena wajib tauhid. Tak dia jadi Mu'tazilah lagi. Mu'tazilah dia kata Allah berkuasa dengan zat. Dah jadi i'tiqad yang fasi. Sebab tu kena wajib tauhid. Jangan buat mudah tauhid. Tauhid tak semudah yang disangka. Orang kata tauhid ni mudah ya. Yang percaya Allah Ta'ala tu Tuhan sudahlah. Orang kafir yang percaya. Orang Kristian dia kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Orang Yahudi kata Allah Ta'ala tu Tuhan. Orang Yahudi dia kata Tuhan tu Il. Kita kata Allah dalam bahasa orang Yahudi, itu Ibrani. Dalam bahasa Ibrani dia sebut Il. Il itu Allah. Israel, ketua pejuang agama Allah. Isra itu ketua pejuang. Il itu Allah, ketua pejuang Allah, ketua pejuang agama Allah. Siapa dia Israel? Siapa dia? Nabi Yaqub. Lupa lah seorangnya. Lain semua lupa. Baik habis.
Faham ya? Itu maksud kata Maha Esa pada perbuatan ada dua perkara. Dah tulis lah dua. Dah tulis lah dua. Baik, habis. Dan jikalau ada berbilang pada segala yang tersebut itu, atau ada banding padanya. Oh, pada sifat tak baca lagi kan? Oh, terlangkau sikit tadi. Dan demikian lagi makna esa pada segala sifatnya. Tengok balik buku surat 8. Dan demikian lagi makna esa pada segala sifatnya, iaitu tiada berbilang dan tiada banding padanya. Maksudnya apa dia? Maksudnya dua perkara. Maha Esa pada sifat yang pertama. Yang pertama, sifat Allah tidak berbilang-bilang. Dengan pengertian tidak ada suatu pun di kalangan makhluk itu yang sifatnya seperti sifat Allah. Tak ada suatu pun di kalangan makhluk itu yang sifatnya seperti sifat Allah. Atau Maha Esa pada sifat. Ini dinamakan menafikan kam munfasil. Ini dinamakan ternapi kam munfasil. Itu ternapi kam yang berbilang-bilang. Tak ada makhluk yang sama sifat dengan sifat Allah. Yang kedua, sifat yang ada pada zat Allah itu, sesuatu sifat yang ada pada zat Allah itu tidak berbilang-bilang, seperti dua kudrat atau dua iradat atau dua sama atau dua basar dan sebagainya. Macam kita ada dua mata, dua telinga, dua lubang hidung, dua tangan, dua kaki, mata empat. Satu mata, dua lagi cermin mata. Jadi Allah tidak berbilang-bilang. Sifat yang ada pada zat Allah tidak berbilang-bilang. Macam mana sifat kita, terkadang lemah, terkadang kuat, terkadang tersangat kuat, terkadang tersangat lemah, terkadang langsung tak ada kuat. Tu kata berbilang-bilang sifat pada Allah. Faham? Baik, habis. Kita sambung tadi. Bermula makna esa pada segala perbuatannya, iaitu tiada banding padanya. Dah cerita tadi. Dan jikalau ada berbilang-bilang pada segala yang tersebut itu, atau ada banding padanya, nescaya membawa ia kepada tahsilul hasil. Apa tahsilul hasil? Iaitu menghasilkan perkara yang sudah hasil. Maknanya apa? Atau membawa kepada lemah keduanya. Jadi lemah. Yang tiada dapat mengadakan suatu daripada makhluk ini dengan keduanya, iaitu mustahil.
Adapun dalilnya pukul 8 dah. 8 dah. Baca sikit. Adapun dalilnya iaitu firman Allah Taala, wa ilahukum ilahu wahid. Artinya bermula Tuhan kamu itu Tuhan yang esa ya. Baik, apalah ayat tu. Wa ilahukum ilahu wahid. Bermula Tuhan kamu itu ialah Tuhan yang Maha Esa. Itu dalil kata Allah Ta'ala bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Ani malam ni kita baca Durrus Tsamin. Malam ni baca Durrus Tsamin. Pasal kitab tu kita dah habis kan. Kitab Sufi kita dah habis. Malam ni baca Durrus Tsamin. Setiap malam Sabtu Durrus Tsamin. Kemudian setiap malam Isnin Hidayatul Mutafakkirin. Ya. Keselang dia tu kita buat satu-satu. Tak ada selang-selang. Senang cerita. Kemudian pagi besok cuti. Subuh besok cuti. Pasal nak tunaikan kewajipan pada negara. Jadi malam ni lepas kuliah saya nak balik Perak. Nak balik mengundi calon Perikatan Nasional. Kena khabar. Jadi subuh besok cuti. Saya cuti. Kalau ada Ustaz Awish nak buka kelas, nanti dia akan beritahu. Jadi orang perempuan bolehlah nak mari mayang jemaah di surau. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna wa antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك. يا فتاح يا رزاق افتح لنا فتحا قريبا فتحته على أنبيائك وأوليائك وعبادك الصالحين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا.